السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati ashab as-sa'adah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para abaik, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memilih kita di kalangan ramai hamba-Nya untuk sama-sama meluangkan masa, mengambil kesempatan untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini bagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga dapat duduk sebentar untuk sama-sama kita mencari dan juga menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Agar belum terlewat untuk saya mengucapkan salam selamat Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan Ramadan yang pergi meninggalkan kita, yang belum tentu kita akan mendapat bertemu lagi pada pertemuan tahun hadapan, belum tentu. Maka mudah-mudahan momentum kita berada di madrasah Ramadan yang telah mendidik dan mengajar kita bagaimana untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan la'allakum tattaqun. Nak tahu kejayaan kita menghadapi madrasah Ramadan, maka kita lihat selepas Ramadan. Kalau dalam konsep orang belajar di universiti ataupun di IPT ataupun IPTS, di institusi pengajian tinggi, maka dia ada satu perkara yang dipanggil GOT, Grade on Time. Maka nak tahu kita grade on time ni ataupun tidak, tengok bagaimana kita menghabiskan puasa di bulan Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal tu sama ada kita dah habis ke belum. Ada orang dia raya kedua dah start, ada orang tak start lagi, ada orang dia ambil pilih masa akhir. Maksudnya kalau nak masuk dalam GOT, Grade on Time tu, orang yang mesti start daripada raya kedua dia start dah puasa. Maka yang keduanya, muslimin muslimat ibu ayah kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak masjid sekarang ni kena adakan satu iklan ataupun satu proses pencarian semula jemaah. Selepas Ramadan banyak jemaah hilang. Mungkin pihak masjid boleh hantar balik location masjid biar dia tahu Masjid Sungai Pelong ni masih wujud lagi. Mudah-mudahan mereka berkekalan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita
Masih lagi menggunakan kitab tafsir At-Tibyan. Pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan yang lalu, kita dah baca pada ayat dan juga pengertian dia. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 146. Muka surat 146. Iaitulah pada huraian ayat. Hari itu kita baca terjemahan dan juga ayat tersebut. Kita masih lagi dalam suratul Kahfi. Masa dari dalam suratul Kahfi, iaitulah pada ayat yang ke-50 hingga 53. Malam ni kita akan masuk huraian ayat dalam muka surat 146. Muka surat 100 muka surat 146 bagi yang ada kitab ni. Dalam ayat yang lalu kita bicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bila mana Allah Subhanahu wa taala meminta. Ayat ni kita jumpa juga ayat yang sama pada suratul Baqarah. Iaitulah bila Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala minta semua sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan yang lain-lain semua taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis. Iblis dia tak taat, dia bila Allah Taala suruh dia engkar. Nak tunjukkan, nak beritahu bahawa bukti iblis ni sangat engkar, sangat tak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala ni. Dia lawan perintah Allah ni depan Allah. Kalau kita manusia ni, setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kita terima wahyu daripada malaikat Jibril. Allah Taala perintahkan sampai pada malaikat Jibril, pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru sampai kepada kita. Tapi iblis ni laknatullahi alaihi, Allah Taala perintahkan dia di hadapan dia. Maknanya direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh engkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak beritahu bahawa iblis ni depan Allah pun dia engkar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala larang dalam ayat ini kita menjadikan iblis sebagai ulil amri, sebagai pengikutan kita, sebagai pemimpin kita. Dan larangan Allah berbentuk larangan yang sangat-sangat Allah Ta'ala memang tegah sangat-sangat. Kita jadikan iblis ni sebagai ikutan kita, sebagai pimpinan kita. Dia sifir dia mudah. Kalau kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, makna kata kita ikut perintah Allah. Tapi kalau kita tak taat pada Allah, kita engkar apa yang Allah Ta'ala buat, maknanya kita ikut iblis. Dia dua je dalam dunia ni. Buat yang Allah Ta'ala suruh, maka kita ikutlah perintah Allah. Tapi kalau tinggalkan yang apa Allah Ta'ala suruh, maka kita ikut perintah iblis. Pengarang kitab kita memberikan huraian dia. Kita tengok huraian. Dalam ayat-ayat yang sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada manusia tentang tingkah laku orang-orang, tingkah laku orang-orang yang kafir. Juga dinyatakan tentang kekuasaan dan juga kebesarannya. Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang kita baca sebelum ni menceritakan, Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tentang tingkah laku orang-orang kafir. Bagaimana orang kafir dalam cerita bab sebelum ni yang berkaitan dengan dua orang pemilik kebun, yang seorang kafir, seorang Islam, yang seorang beriman pada Allah, seorang kafir. Bagaimana sifat dia. Dulu lagi sebelum tu dalam surah yang sama Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana sekumpulan pembesar-pembesar Mekah, orang-orang kafir ni
minta satu majlis Nabi SAW buat untuk dia sahaja. Nak tunjuk bahawa orang kafir ni tak boleh kita jadikan dia sebagai ikutan ataupun sebagai ulil amr ataupun pemimpin di kalangan kita. Orang kafir tak kisahlah dalam apa pun keadaan, apa bentuk pun, dalam bentuk politik ke, dalam bentuk ekonomi ke, dalam bentuk sosial ke, apa pun dalam bentuk, kita tak boleh jadikan orang kafir ni sebagai pimpinan kepada kita. Dan makna kata, sebab bukan saya yang kata, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan juga pada ayat ini juga dinyatakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala juga menyatakan tentang kebesaran dia. Sedangkan kalau Allah Ta'ala tak sebut pun, tak hurai tentang satu-satu kebesaran dia, nescaya kita manusia ni, kita dah tahu dah Allah Ta'ala itu maha besar. Tapi Allah Ta'ala sengaja mengingatkan kembali kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu maha besar dan maha hebat. Dan kebesaran Allah ni Allah Ta'ala nyatakan pada hari kiamat nanti. Bagaimana yang Allah Ta'ala akan lakukan. Kita tengok dalam surah-surah yang lain diceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan pada bumi ni, pada hari kiamat, apa yang akan berlaku. Semua tu untuk ingatan untuk kita semua, supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak goyang dengan apa-apa yang datang kepada kita berbentuk godaan dan juga rayuan daripada benda-benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat ini pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperingatkan orang-orang yang beriman tentang musuh semula jadi manusia, iaitulah iblis. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nak ingatkan manusia semula tentang musuh semula jadi manusia, iaitulah iblis. Sebab itulah kita jumpa dalam ayat Al-Quran banyak disebut inna syaitan aduwwun mubin, iaitulah menunjukkan bahawa musuh yang nyata, musuh kita yang sangat nyata, musuh syaitan ni. Sebab tu kita diajar untuk melawan syaitan ni, lawan iblis ni, kita kena lawan dengan dia. Tapi bukan perlawanan berbentuk fizikal. Bukan berlawan berbentuk fizikal. Kalau lawan bentuk fizikal memang kita tak akan menang. Kita ahli tinju, menang pingat emas pertandingan tinju sedunia, belum tentu kita dapat tinju iblis ni. Kita menang gusti, menang pertandingan WWF, belum tentu kita boleh nak smackdown iblis ni. Sebab dia bukan musuh yang nyata, bukan musuh yang kita boleh lihat dengan pandangan kita. Lawan dia ialah kena dengan perbanyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ulama-ulama dengan sebelum daripada ulama telah kumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan juga apa yang pernah diajar oleh Nabi SAW dalam bentuk ayat, dipanggil ayat-ayat ru'yah. Itulah ayat antara ayat yang boleh kita amalkan supaya kita terselamat daripada gangguan iblis ni, terselamat daripada menjadi pengikut dia. Maka di sana kita kena banyak amalkan. Banyaklah ayat-ayat yang selalu orang baca, na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzubika min hamadzati syayatin wa na'udzubika min rabbi an yahzuru. Banyak supaya kita ni terlindung. Kita terlindung. Muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi disebut dalam ayat-ayat yang berikutnya ini, Allah Ta'ala nak menyatakan tentang musuh semula jadi manusia ni, semula jadi orang yang beriman.
iaitulah iblis. Mengikut fitrahnya, iblis menjadi musuh kepada manusia semenjak daripada manusia yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Tujuan peringatan Allah Subhanahu wa taala ini ialah supaya golongan yang beriman tidak tertipu dan juga terpedaya oleh iblis dan juga angkatan tenteranya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu manusia ni kena sentiasa diperingatkan. Sebab tu dinamakan manusia sumiyal insana illa linisihi. Tidak dinamakan manusia tu malaikat dengan sifat dia yang suka pelupa. Lupa. Sebab tu kena peringatkan selalu. Fazakir. Kena sentiasa diperingatkan manusia ni. Supaya tak lupa. Masumya qalbu illa liyatakallabu. Tidak dinamakan hati malaikat dengan sifat dia yang suka berubah-ubah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang diterangkan bahawa nak memperingatkan semua orang yang beriman. Orang beriman ni supaya diingat semula bahawa musuh utama dia siapa. Allah Ta'ala memberikan peringatan tentang asal mulanya permusuhan iblis dengan manusia melalui firman dia. Allah Ta'ala sebut tentang manusia ni, tentang mulanya. Allah Ta'ala mulanya manusia ni, permusuhan antara iblis dan juga manusia. Allah Ta'ala sebut, dan ingatlah, ingatlah ketika mana kami berfirman kepadanya para malaikat supaya sujud kepada Adam, maka semua yakni para malaikat sujud melainkan iblis. Malaikat iblis, adalah iblis itu daripada kalangan jin. Sebab tu jelas kat sini nak beritahu pula bahawa yang keduanya yang kita kena tahu, yang penting ialah iblis ni bukan di kalangan bukan di kalangan malaikat. Sebab malaikat sifat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat walaupun ciptaan dia, bentuk dia, sifat dia digambarkan, pernah ketika mana Nabi nak diisrakan Mi'raj, bagaimana Nabi SAW minta nak tengok rupa malaikat Jibril yang sebenar, maka Jibril tunjuk, angkat sayap dia sebelah, tertutup alam ni, gelap alam ini, nak beritahu bahawa kejadian dia kejadian malaikat ni besar, tetapi di kalangan dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala perintahkan buat apa, maka dia buat. Dia tak pernah tak pernah kita jumpa di kalangan malaikat ni yang tak taat, yang ingkar. Yang ada di kalangan manusia, yang kejadian dia tidaklah sebesar mana pun, tak sehebat mana pun, tapi ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, kuat melawan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala manusia ni, peraturan manusia kita taat sangat, tapi peraturan Allah Subhanahu wa taala kita ingkar, kita langgar. Kadang-kadang kita lebih takut langgar perintah manusia daripada langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat kekilafan di kalangan ulama mengenai asal usul iblis itu. Adakah iblis itu daripada kalangan jin ataupun daripada kalangan malaikat? Kalau dikatakan iblis itu daripada kalangan malaikat, bagaimana pula
Sedangkan malaikat itu asal kejadiannya tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dan juga beberapa ulama yang lain mengatakan bahawa iblis itu bukan daripada kalangan malaikat. Sebab Imam Hasan Al-Basri dan juga beberapa ulama yang lain mereka menolak memang iblis ini bukan di kalangan malaikat. Tetapi daripada kalangan dia ni daripada kalangan jin. Iblis ni di kalangan jin. Dia bukan daripada kalangan malaikat. Sebab apa? Malaikat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah cerita yang kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga malaikat Israel, malaikat maut. Bila mana malaikat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Israel supaya cabut nyawa Nabi Musa, yang diceritakan bagaimana Nabi Musa boleh tampar malaikat lah, nak beritahu bahawa kalau ikutnya kejadian Nabi Musa tu tak besar manusia, bentuk manusia biasa. Tetapi malaikat ni bila dikatakan Nabi Musa berkasar dengan dia tak lawan. Sedangkan dia boleh je nak lawan. Kenapa bila bila kisah tersebut diambil pengajaran, kenapa dia tak lawan? Bila berlaku pertikaian persoalan, kenapa dia tak lawan? Kerana nak beritahu bahawa dia ni Allah Ta'ala perintahkan dia supaya cabut nyawa, bukan berlawan. Maka dia taat perintah Allah. Apa yang disuruh dia buat, dia tak melebihi, dia tak mendahului dia tak mendahului diri dia. Maksudnya walaupun kalau dari sudut logiknya dia boleh mempertahankan diri dia, tetapi kerana Allah Ta'ala perintahkan cabut nyawa, bukan berlawan, maka dia ambil perintah Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa. Bila mana ada halangan, dia kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beritahu pada Allah bahawa hamba-Mu itu belum bersedia untuk dicabut nyawanya. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada dia untuk berdialog, minta bagaimana dengan Nabi Musa AS. Panjanglah cerita dia, tapi pengajaran yang kita nak ambil ni, malaikat dia tak lawan. Dia tak lawan sebab Allah Ta'ala perintahkan supaya cabut nyawa. Dia buat kerja dia, cabut nyawa dia. Adalah iblis itu di kalangan jin. Mereka juga berpendapat bahawa iblis itu asalnya kejadian jin. Sebagaimana Adam alaihi salam asal kejadian manusia. Iblis bukan daripada kalangan malaikat. Kerana saya sebut tadi, kerana malaikat tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama lain berpendapat bahawa iblis itu adalah daripada suku malaikat yang dikenali dengan suku jin. Pendapat ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pendapat ni dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni siapa? Ibnu Abbas ni sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anak kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan jin berasal daripada perkataan yang bermaksud panjang. Khazanah. Bukannya jin. Bukannya jin yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api.
Ini bererti bahawa iblis itu ialah daripada suku malaikat. Suku malaikat yang ditugaskan oleh Allah Taala untuk menjaga khazanah, Ini pandangan daripada Ibn Abbas, yang mana mengatakan bahawa dia ni daripada suku malaikat yang bukan dicerita daripada api. Iaitulah yang tugas dia untuk menjaga khazanah syurga. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa iblis itu merupakan malaikat yang bernama Azazil. Ini ada juga pandangan daripada malaikat daripada kalangan malaikat yang bernama Azazil. Azazil itu pada awalnya merupakan satu makhluk yang dimuliakan oleh malaikat. Dia ada pendapat mengatakan bahawa dia ni di kalangan malaikat yang Azazil, yang merupakan satu makhluk yang yang dimuliakan oleh para malaikat. Doanya makbul dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menukarkan kejadiannya daripada malaikat menjadi suatu makhluk yang lain. Ini satu pandangan. Kesimpulannya, tanpa mengira sama ada iblis itu dari kalangan malaikat ataupun jin, apa yang penting kepada kita ialah menjauhi dan juga tidak mengikuti seruannya. Maka tak kisahlah daripada apa pun perbahasan dia ni, daripada kalangan mana pun, tetap Allah Ta'ala dah nyatakan secara jelas bahawa jangan jadikan dia ni sebagai ikutan kita. Jangan jadikan dia sebagai ikutan kita. Kalau kita ambil pandangan Ibnu Abbas ataupun pandangan ulama yang lain mengatakan dia di kalangan malaikat yang bernama Azazil, yang dimuliakan di kalangan malaikat yang doanya sangat makbul. Kalau nak cerita bahawa kalau kita ambil itulah sebagai intipati daripada apa perbahasan kita ni, kita ambil pengajaran daripada dia. Kalaulah di Azazil yang dimuliakan, doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya satu makhluk yang sangat mulia lah. Tapi kenapa bila Allah Ta'ala boleh murka kepada dia? Kerana dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kerana rasa bangga diri, besar diri, rasa dia hebat. Bila mana Allah Subhanahu wa taala minta sujud kepada Nabi Adam, maka dia ingkar. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Aku ni dijadikan daripada api, sedangkan Adam itu dijadikan daripada tanah. Wa ana khairum minhu. Dia merasakan dia ni lebih baik daripada Adam alaihi salam. Merasa diri dia lebih baik. Kerana rasa diri lebih baik itu Allah Ta'ala murka. Maknanya nak beritahu pada kita muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni dah bagus dah. Kita ni dah bagus dah kira yang terbaik lah. Kita boleh datang ke surau, datang ke masjid untuk beribadat, boleh melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak boleh rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Aku orang baik sebab aku ahli masjid. Orang yang lain tu kita rasa macam lekeh, macam tak ada apa. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa
iblis itu adalah musuh. Iblis itu adalah musuh manusia. Semenjak Nabi Adam alaihi salam, Allah Taala telah berfirman yang bermaksud iblis itu telah menderhakai perintah Tuhannya. Allah Taala sebut iblis ni telah menderhakai perintah Tuhannya. Iblis merupakan makhluk yang derhaka dan juga kufur. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang Allah Taala. Sejak Allah Taala menjadikan manusia yang pertama, iaitulah Nabi Allah Adam alaihi salam. Dia menentang Allah sebab ada peringkat awal tadi saya sebut dah. Iblis ni dia melawan Allah ni bukan maknanya perintah Allah tu melalui perantaraan malaikat ataupun yang disampaikan ataupun daripada wahyu dan sebagainya. Ini daripada bila Allah Taala perintah, dia berlawan depan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan kata musuh yang tersembunyi, ini musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Depan Allah dia berani lawan. Dia tak macam dia tak bermuka-muka lah. Macam kita ni kadang-kadang dengan orang ada orang kita depan orang kita berlakon. Kita tak suka dia tapi depan dia tapi kita kata dia okey bagus belakang kita kutuk dia. Bila ada geng kita pula yang tak sama sependapat dengan dia, kita akan kata. Tapi bila depan dia yes. Dia manusia, tapi iblis ni dia terus maknanya dia jujur lah. Sifat dia yang baik, yang antara sifat dia yang baik tu yang bagus tu kita boleh ikut dia ni. Satu, dia orang yang berterus terang lah, jenis yang berterus terang. Yang keduanya dia sifat yang ada pada dia tak putus asa. Bila mana dia nak menggoda, nak menghasut manusia, dia tak putus asa. Dia cuba kali pertama gagal, dia cuba lagi. Dia cuba dan cuba. Dia tak putus asa. Itu sifat dia yang sangat yang boleh kita jadikan motivasi untuk diri kita lah. Tapi yang sifat buruk tu jangan ikut. Yang bagus dia tak putus asa. Dalam bab dia, dalam pekerjaan, dalam apa perbuatan dia tu, dia tak putus asa. Adakah patut kamu menjadikan iblis dan keturunannya itu sebagai pemimpin selain daripadaku? Ini Allah Subhanahu wa taala mempersoalkan. Allah Taala ni tanya kepada manusia, kenapa menjadikan iblis sebagai pemimpin selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Pemimpin ni maksudnya ikutan lah. Pimpinan kita, ikutan kita yang kita ikut kepada dia. Sebagai panduan kita. Sebab tu Al-Quran disebut sebagai pimpinan. Kita ikut dia, ikut Al-Quran tu. Allah Ta'ala menyoal manusia, mengapa kamu menjadikan iblis itu sebagai pemimpin, sedangkan kamu mengetahui bahawa dia adalah musuhku dan juga musuh kamu. Allah Ta'ala sebut dengan mempersoalkan kepada manusia, kenapa menjadikan iblis itu sebagai pimpinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Taala nyatakan dengan ayat yang menyatakan bahawa sedangkan iblis itu merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala dan juga musuh kamu, musuh kita. Mengapa kamu meminta bantuan daripadanya?
Ada kala ni bagi setengah orang yang ada minta bantuan daripada Allah, daripada iblis. Kadang-kadang perbuatan kita tu kita tak sedar. Zaman-zaman dulu kan, orang masuk hutan, masuk semak sikit, nak kencing ke nak berak, jumpa pokok besar dia minta sikit, atau minta sikit anak cucu nak tumpang buang air ni, minta ke pokok. Bila masa pokok tu kahwin dengan nenek dia. Jadi itulah amalan-amalan. Sedangkan benda-benda tu kadang-kadang kita rasa ayat biasa, tapi dia merupakan satu benda yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab menganggap satu benda itu ada kekuasaan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman-zaman dululah ada, kalau anak nangis malam pakai tangkai azimat, sebab percaya bahawa bila pakai tangkai ni anak tak akan menangis, baby tak akan menangis. Maksudnya dia letak dan lain lah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya keturunan dan juga angkatan tentera iblis itu terdiri daripada jin dan juga manusia. Manusia yang angkatan tentera iblis ialah manusia yang menjalankan tugas-tugas iblis, iaitulah meragukan manusia dengan hukum-hukum dan juga ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga menentang ajaran Allah Taala yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apabila berlakunya pertelikahan, mereka tidak bersedia untuk kembali kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan golongan yang beriman tanpa mengira siapa sekalipun, mereka tetap menjunjung tinggi kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh mudahlah, kita ni antara dalam dilema godaan dan sebagainya. Contoh dalam bab, contohlah keluar duit KWSP, antara nak keluar zakat, kalau keluar zakat dah kurang dah sebahagian duit, kita antara duit kita simpanan kita, kadang-kadang Allah Ta'ala perintahkan supaya keluar zakat, kita kadang dilema, kalau keluar ni kan dah kurang duit kita, sedangkan Allah Ta'ala perintahkan keluar, bila mana keluar Allah Ta'ala akan tambah. Kat situlah kita diganggu gugat. Jadi saya kira untuk malam ni sekadar tu saja yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Waktu pun dah masuk, jadi saya kira mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadat kita dan melindungi kita, menjauhi kita daripada gangguan-gangguan syaitan, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengikut jejak-jejak langkah syaitan. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-samalah marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan doa daripada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tidak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.